Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk ke kompetensi 3, melaksanakan kerja pembaikan pada peralatan, modul ETN 2023, pembaikan peralatan elektronik industri. Tajuk kecil dia, kita pergi ke peralatan mengesan kerosakan penerima TV. Kita dah bincang hari itu, mengesan kerosakan penerima radio. So, hari ini kita tengok mengesan kerosakan penerima TV, okey? Seterusnya, okey, sebuah penerima TV yang baik, dia mesti punya gambar yang jelas dan bermutu. Okey, sedap mata kita memandang dan sedap kita nak dengar suara dia. Antara alat uji yang digunakan untuk menguji dan mengesan kerosakan, kita ada 5 peralatan. Pertama, pencana corak ujian atau in English we call it test pattern generator. Kemudian kita ada pencana isyarat audio, pencana isyarat RF, osiloskop dan meter pelbagai. Sebab apa kita masih gunakan pencana isyarat audio dan RF? Sebab dalam TV pun kita ada bahagian audio. Dia masih ada suara kan? So kita gunakan dua peralatan tu. Okey, seterusnya. Macam mana nak mengesan kerosakan dia? Antara langkah-langkah untuk mengesan kerosakan adalah pertama, kenal pasti tanda kerosakan. Dan antara tanda kerosakan yang berlaku pada penerima TV. Ni TV yang lama tau. TV yang peti besar tu. Kalau LED dan LCD, kadang-kadang dia tak berlaku kerosakan ni. Ya. Okey, jadi antara yang berlaku ada seperti dalam jadual 2. Ni kita tengok asas lah, asas-asas kerosakan TV. Pertama, okey, dalam jadual ni, jadual 2, ini adalah tanda-tanda kerosakan yang akan berlaku pada TV. Okey, kita mesti ada, dekat sini kita mesti ada pembesar suara. Ya, kita ada pembesar suara, simptom di pembesar suara dan simptom di skrin TV. Sebab TV kita boleh nampak simptom pada dua keadaan, satu suara dan satu gambar. Okey, satu pada skrin TV. Kalau di skrin TV kita boleh nampak dari segi gambar dan juga dari segi warna dia untuk melihat simptom. Okey, kalau pertama dekat pembesar suara tiada suara and then gambar normal. Okey, ini keadaan-keadaan yang boleh berlaku pada kerosakan pada TV. Okey, lagi satu, yang kedua, suara dia ada normal tapi gambar tiada warna. Okey, ini pun boleh berlaku pada TV LED sekarang. Okey. Yang ketiga, suara dia normal tapi gambar tiada warna hijau. Kesan ini pun boleh berlaku pada TV sekarang, LED. Okey, lagi satu dekat pembesar suara, suara normal tapi dekat skrin TV tiada gambar warna biru. Sebab ini warna asas dia, mesti ada 3 warna ni, hijau, biru, merah. Dan the latest one kita ada 4 warna, ada kuning. Okey, kemudian yang kelima, suara dia normal. Tiada gambar tiada warna merah, sama macam atas. Okey, kemudian yang keenam, boleh jadi suara normal. And then gambar gelap dan ada raster sahaja. Raster tu yang gambar putih bersalji dekat dalam skrin TV. So dalam TV LED pun boleh berlaku ni. Yang ketujuh, suara dia normal tetapi gambar bergulung atau gambar bergerak ke atas dan ke bawah. Ini pun boleh berlaku pada TV LED juga. And then tapi jarang lah untuk yang nombor 7 tu kalau dekat TV LED. And then suara normal, raster satu garisan mengufuk. Okey, ni kita akan lihat gambar raja 7B. Ini TV LED pun akan berlaku juga. And then yang ke-9, suara normal, gambar terkoyak. Ni kita lihat macam mana gambar terkoyak tu, kita akan rujuk gambar raja 7C. Ini jarang, dia tidak akan berlaku, saya tak pernah jumpa lagi. Dan tidak akan berlaku pada TV LED lah, gambar terkoyak ni. Alright, kemudian yang ke-10, pembesar suara tiada bunyi, tak ada suara langsung. Kemudian tiada raster. Tiada raster tu maknanya dalam di depan skrin TV awak tu putih je, ada gambar bersalji. Alright, kemudian yang ke-11, suara normal, suara ada tapi tiada raster. Yang ke-12, dekat speaker ada bunyi desiran. Ini gambar bersalji. Ni kita akan rujuk semua benda ni pada gambar raja. Gambar raja ini. Okey, seterusnya.
Okey, yang kedua, mengesan kerosakan dengan menggunakan alat ujian yang sesuai dengan melakukan aktiviti seperti menyuri isyarat menggunakan osiloskop, nak usuri isyarat guna osiloskop, atau kita nak menyuntik isyarat menggunakan penjana isyarat untuk menentukan peringkat yang rusak. Okey, seterusnya mengukur voltan. Okey, mengukur voltan pada setiap kaki transistor, IC dan talian bekalan kuasa pada peringkat yang telah dikesan mengalami kerosakan. Yang ketiga, kita kena ukur kerintangan pada komponen yang rosak untuk menentukan jenis kerosakan. Okey, ini ialah cara kita mengesan kerosakan menggunakan alat ujian sesuai dan melakukan aktiviti seperti berikut. Jadi untuk mengukur rintangan dan voltan, kita gunakan multimeter. Kalau voltan, guna julat volt. Kalau mengukur rintangan, guna julat ohm. Okey. Seterusnya, okey, inilah dia gambar rajah tadi. Gambar rajah bergulung ke atas atau ke bawah. Yang ni ialah gambar rajah bergulung ke atas dan ke bawah. Dan yang ini ialah raster satu garisan mengufuk. Macam ni. Ini satu garisan mengufuk putih. Dan skrin gelap tapi ada satu garisan putih mengufuk. Alright, yang gambar C ialah gambar terkoyak dan bergulung. Ini dia. Dan gambar D ialah gambar bersalji. So, dalam depan skrin TV awak tu putih je macam ni. Okay. Ini yang dinyatakan dalam jadual 2 tadi. Gambar bergulung, raster, and then ada satu garisan mengufuk macam ni. Kemudian gambar terkoyak dan gambar bersalji. Okey, seterusnya ini ialah sebahagian contoh litar skema penerima TV dan ini ialah peringkat bekalan kuasa rendah. Okey, yang sebelah sini ialah penguat kuasa rendah. Ini masukkan dia daripada 240. Kemudian dia akan melalui litar tertimbang kat sini. Kat sini kita ada litar tertimbang ini dia. Okey, saya akan tunjukkan. Ini ialah litar tertimbang di mana di bahagian ini dia menukarkan AC sebab dari sini masuk ni. Ni masuk ialah AC 240 pergi ke sini, yang di sini ni. Pergi ke sini ialah bahagian litar tertimbang di mana dia menukarkan arus AC ke DC. Okey, bila di sini dah bila dia masuk sini dia proses ke sebelah sini dah bahagian arus DC. Sini masih AC di bawah ni. Okey, jadinya kemudian dia akan pergi kepada IC dan IC ni yang akan mengagihkan bekalan kuasa rendah ini ke peringkat seterusnya. Ini dia akan pergi ke peringkat seterusnya. Alright, kalau dekat bengkel saya boleh bagi litar ni seorang satu. Awak boleh tengok, kita boleh suri berapa nombor komponen biasa. Kalau bekalan kuasa rendah untuk TV, kita nombor dia rasanya 2 ataupun 4 lah. Saya tak pasti sebab tak jelas kat sini. Ataupun 6. Ya, nombor dia 6. Bermula daripada 6 itulah bahagian bekalan kuasa rendah. Okey, seterusnya kita pergi ke macam mana nak langkah keselamatan ketika mengendalikan penerima TV semasa kita nak mengesan kerosakan. Okey, so TV ialah salah satu alat elektronik yang tidak mempunyai sambungan bumi. Dia seketuk kat situ, dia tak ada sambungan bumi. Jadi kita perlukan pengubah pengasing. Pengubah pengasing digunakan untuk mengelakkan daripada berlaku litar pintas ketika menggunakan alat uji. Jadi bila soalan dia tanya apakah peralatan yang digunakan untuk mengelakkan litar pintas ketika menggunakan alat ujian, ialah jawapan dia ialah pengubah pengasing. Okey. Yang peralatan yang perlu kita gunakan. Seterusnya, okey, pastikan anda meminta kebenaran guru atau penyelia anda terlebih dahulu sebelum membuat pengukuran voltan di bahagian tinggi, sebab TV ni ada dekat bahagian high voltage dan dia punya tu tinggi 25 kV dia punya bacaan voltan dia tinggi sangat. And then kita pergi ke papan litar utama perlu diasingkan
dari peralatan untuk memudahkan kerja-kerja pembaikan, terutama yang melibatkan voltan tinggi. Jadi inilah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil berat semasa kita nak membaiki peralatan televisyen. Okey, kat sini saya akan bagi contoh laporan mengesan kerosakan, dan kita akan kesan kerosakan bahagian bekalan kuasa rendah. Okey, jadi sebuah penerima TV didapati tiada keluaran, and then skrin gelap, LED menyala. LED tu ialah lampu penunjuk dia menyala merah tapi skrin dia gelap. Bermakna kalau semua skrin gelap and then tiada keluaran, maknanya suara tak ada, gambar pun tak ada. Skrin tu gelap, yang hanya menyala ialah bahagian LED, lampu petunjuk. Maknanya kalau dia menyala, ada voltan masukkan. Maknanya voltan AC ada masuk ke penerima TV tu. Kemudian disuruh kamu huraikan langkah yang diambil untuk mengesan dan membaik pula penerima TV tersebut. Alright, seterusnya kita lihat. Okey, kita boleh rujuk litar skematik bahagian bekalan kuasa rendah. Okey, kalau TV tu ialah kita gunakan TV jenis ini, dia akan tulis sini power supply. So kita akan lihat di sini. Oleh kerana lampu LED, lampu penunjuk menyala, maknanya dekat bahagian sini, dekat bahagian masukkan ni, tidak mengalami kerosakan. Yang akan mengalami kerosakan ialah di bahagian sini. Okey, di bahagian sini. Bahagian selepas masukkan. Okey. Jadi kita akan rujuk seterusnya. Okey, dan komponen yang dijangka rosak, R601 terbuka dan C641 terpintas. Okey, jadi kita boleh agak, kalau okey, kalau kesan dia rosak ini dan lampu penunjuk menyala, okey, kita boleh target komponen yang kita jangka rosak ialah dua ni, R601 dan C641. Kalau kita rujuk litar, pada nota yang saya bagi dekat awak tu, saya rasa jelas sikit nampak nombor komponen. Kita boleh tahu kat mana kedudukan R601 dan kat mana kedudukan C641. Alright, seterusnya kita lihat macam mana cara kita nak menulis laporan kerosakan. Okey, pertama sekali kita ada ni kita ada jadual untuk simptom pertama Kita ada jadual untuk simptom. So kalau untuk tadi kita punya TV tu tiada keluaran, skrin gelap, maknanya kita akan tulis simptom dia tiada keluaran, skrin TV gelap, LED menyala, tiada suara dan tiada raster. Ini simptom yang kita nampak bila kita on penerima TV awak. Okay, and then langkah pertama, ini ialah format kamu nak menulis laporan. Kita ada bilangan, kita ada langkah kerja, kita ada dapatan dan kesimpulan. Seperti biasa, langkah pertama, kita kena onkan set penerima TV, kemudian kita kena laraskan kawalan pengguna, kawalan bahagian suara, bahagian kecerahan, bahagian warna, okey. Jadinya didapati suara tiada, gambar atau raster tiada, skrin TV gelap, dijangka kerosakan di bahagian bekalan kuasa rendah penerima TV. Okey, untuk nombor 1. Langkah 2, kita kena dengan menggunakan meter volt AC, julat 1000 volt, ukur voltan pada W901. Inilah bahagian masukkan mula-mula di mana arus AC masuk. Okey, kat situ mestilah didapati dekat bahagian W901 ni
bacaan voltan dia ialah 240 volt sebab dia bahagian masukkan daripada plug masukkan ke litar, maknanya di kat situ ialah AC. Sebab tu kita gunakan meter volt AC dan kita gunakan julat yang tinggi sekali. Takut dia punya bacaan voltan terlebih tinggi. Untuk keselamatan awak punya multimeter, awak kena gunakan julat yang paling tinggi sebab kita not sure berapa bacaan voltan kat situ. Yang kita tahu dia sepatutnya 240, tapi kita kena letakkan yang bacaan voltan lebih tinggi untuk keselamatan meter kita. Alright, yang seterusnya yang B, kita dengan menggunakan meter volt DC pula sebab kita nak ukur dekat bahagian DC selepas litar tertimbang. Tapi kita kena gunakan julat voltan yang tinggi walaupun kita tahu kat situ voltan dia ialah below 250 volt. Jadi kita gunakan julat 250 volt yang besar untuk ukur voltan pada pin IC 601. Saya dah tunjukkan tadi kat mana IC tu kan. Kemudian kita ukur dekat C607. Okey, masa dekat pin IC 601 masukkan voltan DC ya, kebekalan IC tu ialah 0 volt. Sepatutnya kat situ ada bacaan. Biasa dia akan bagi voltan rujukan. Tapi kalau 0 volt dah dekat masukkan IC, maknanya tak normal lah tu. Maknanya komponen sebelum IC tu dah rosak. Jadi C607 ni berada sebelum masukkan ke kaki pin nombor 1 kaki IC. Okey, jadi dia punya kesimpulan yang kita boleh buat dengan keputusan ukuran voltan tadi. Dari jadual pada W901 bacaan voltan normal, manakala di pin IC 601 dan C607 bacaan voltan tidak normal. Dijangka laluan dan komponen dari W901 ke pin IC 601 mengalami kerosakan. Okey, itu kesimpulan yang kita tulis. Seterusnya, langkah ketiga, apa kita perlu buat? Oleh kerana ini ialah bahagian bekalan kuasa, kita tak perlu gunakan untuk osiloskop dan penjana isyarat untuk uji bahagian suara sebab memang dah tak ada, memang bekalan pun dah tak ada. So, kita tak perlu gunakan benda tu. Kita terus pergi langkah ketiga, kita terus offkan set penerima TB. Kemudian dengan menggunakan meter ohm. Dengan menggunakan meter ohm, julat kali 10 ohm, kita ukur keterusan komponen dan laluan dari W901 ke pin IC 601. Bermakna kita ukur ini daripada masukkan W901 terus ke ini, yang ni dia akan menuju ke IC 601 dan ini kita terus ukur laluan dia daripada fuse terus ke R601. Okey, dan didapati bacaan dia ialah infinity. Okey, jadi kita tulis dapatan dan kesimpulan. Semua komponen dalam keadaan baik kecuali R601. Meter menunjukkan bacaan tinggi iaitu simbol dia infinity. Ini menunjukkan R601 mengalami kerosakan terbuka. Bila bacaan dia tinggi dan infinity bermakna terbuka. Perintang dia jarang berlaku terpintas. Perintang tidak akan berlaku kerosakan terpintas, tetapi dia boleh berlaku kerosakan terbuka dengan bacaan dia infinity atau dia ada bacaan yang tinggi. Tidak sama dengan nilai perintang tu sebenarnya. Okey, jadi seterusnya kita akan tulis komponen rosak dan jenis kerosakan ialah R601 terbuka. Kesimpulan dia ialah oleh kerana R601 terbuka, maka arus tidak dapat pergi peringkat seterusnya. Okey, jadi laporan kerosakan yang saya tunjuk ini ialah bentuk dia ialah standard. Maknanya dia ada mula-mula sekali mesti ada simptom, kemudian langkah kerja, dapatan dan kesimpulan. Last sekali kita ada komponen rosak dan jenis kerosakan dan juga kesimpulan. Itu ialah standard kita nak tulis laporan apa jua peralatan elektronik. Itu ialah standard borang dia. Okey. Seterusnya,
Alright, saya rasa itu saja penerangan saya tentang mengesahkan kerosakan penerima TB. Seperti biasa dekat slide ni kita ada 2 soalan. Ini soalan pertama. Penerima TB mengalami kerosakan pada bahagian bekalan kuasa. Okey, ia relate dengan nota yang slide yang saya bagi sebelum ni. Jadual menunjukkan penyata langkah kerja mengesan dan membaik pulih kerosakan bahagian bekalan kuasa yang tidak mengikut urutan. So, dia dah bagi A, B, C, D tu tidak mengikut urutan. So, awak susun semula. Apa langkah pertama, apa langkah kedua, apa langkah ketiga dan apa langkah keempat. Jadi, bila kalau kita baca, A tu menggantikan komponen yang rosak, B mengunci ketulisan komponen yang berkaitan, C mengesan secara fizikal bahagian bekalan kuasa dan D mengukur volta masukan dan keluaran bahagian bekalan kuasa. Jadi kat situ awak boleh susunlah langkah pertama kita buat apa, langkah kedua buat apa, langkah ketiga buat apa, langkah keempat buat apa. Boleh berpandukan pada laporan yang kita buat, yang saya dah terangkan tadi. Awak boleh rujuk kat situ. Okey, soalan kedua. Okey, namakan alat yang kita gunakan untuk mengelak berlakunya lita pintas kepada peralatan semasa menjalankan kerja-kerja menservis TV warna. Okey, saya ada sebut dah nama peralatan tu dekat bahagian slide langkah-langkah keselamatan. Jadi awak boleh rujuk balik dekat situ. Okey. Dan awak jawab nanti kalau ada apa-apa soalan, awak bila lihat dekat slide ni nak tanya, tak faham, tak jelas, boleh tanya dalam kelas online kita nanti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.